Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah pada kali ini saya akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita, dan untuk kali ini kita akan masuk kepada tajuk al-hajbu, yakni hadangan bagi waris. Untuk tu para pelajar boleh rujuk pada muka surat 41. Baik, yang pertama kita lihat kepada ta'rif bagi al-hajbu dari sudut lughatan, yakni dari sudut bahasa, iaitu al-man'u, hadangan ataupun halangan. Hadangan ataupun halangan. Dari sudut syarak pula, man'u syakhsun muayyanun min mirathihi kullu aw ba'du liwujudi syakhsin akhar aqrabu minhu, iaitu hadangan kepada seseorang yang tertentu dari perwarisannya, sama ada hadangan tu secara keseluruhannya ataupun sebahagiannya. Sebab apa? Liwujudi syakhsin akhar, oleh kerana adanya seseorang yang lain yang lebih hampir dengan si mati berbanding dengan dia. Secara untuk mudah fahamnya, hadangan kepada waris si mati yang tertentu dari perwarisannya, sama ada hadangan tu secara keseluruhan, yakni dia dihalang dari mewarisi harta secara keseluruhan, ataupun dia dihalang dari mewarisi harta secara sebahagiannya, oleh kerana kerana ada waris lain yang lebih hampir dengan si mati berbanding dengan dia. Itu berkaitan dengan ta'rif al-hajbu dari sudut syarak. Seterusnya kita lihat kepada aqsamul hajbu, yakni bahagian-bahagian hadangan. Baik, bahagian hadangan dia terbahagi kepada dua. Ini yang pertama hijab nuqsan, yang kedua hijab hirman. Baik, tengok kepada hijab nuqsan. Huwa hajbu an sahmi aktsaru ila sahmi aqallu minhu, iaitu hadangan dari bahagian yang banyak kepada bahagian harta yang sedikit darinya. Wa yakun li khamsati ashkhas, yang ini berlaku kepada 5 golongan ataupun 5 waris. Yang ini dia, kita tengok yang pertama, az-zawj. Az-zawj dia, kalau kita ingat balik, dia akan dapat keadaan dia yang pertama 1/2. Ketika mana? Ketika dia tidak ataupun tiada bersamanya waris si mati. Baik, itu satu keadaan. Satu keadaan lagi, dia akan dapat 1/4 bila mana ada bersama dengan waris si mati. Maksudnya si mati ada anak. Jadi keadaan 1/4 itu dipanggil sebagai hijab nuqsan, yakni dia terhalang dari mewarisi sebahagian harta peninggalan. Sebagaimana disebut dalam ta'rif dia tadi, hajbu an sahmi aktsar, yakni dia dihalang dari bahagian yang banyak. Sepatutnya dia dapat bahagian yang banyak, iaitu 1/2. Akan tetapi dia dapat ila sahmi aqallu minhu, kepada bahagian yang lebih sedikit darinya. Dia dapat 1/4. Sebab apa? Sebab ada bersama dengan dia itu waris si mati. Itu disebut keadaan dia 1/4 tu disebut sebagai hijab nuqsan. Akan tetapi dalam kita punya pengiraan, kita tidak tulislah dia sebagai hijab. Kita tulis dia dengan 1/4. Baik, itu keadaan ataupun golongan yang pertama. Golongan waris yang kedua ialah az-zawjah. Az-zawjah pun sama juga. Kita recall balik, ingat balik keadaan az-zawjah, dia ada dua keadaan. Yang pertama 1/4, yang kedua 1/8. Baik, kita terus kepada keadaan dia yang kedua, 1/8. 1/8 tu dia disebut sebagai hijab nuqsan. Sebab apa? Sebab 1/8 tu adanya golongan lain, iaitu waris si mati. Jadi dia dapat sedikit, iaitu 1/8 sahaja. Sepatutnya dia boleh dapat banyak, 1/4.
Baik, yang ketiga al-um. Al-um dia ada 3 keadaan, 1/6, 1/3 dan 1/3 dari baki. Sepatutnya dia dapat 1/3 kalau tak ada waris yang lain, iaitu tiadanya waris si mati dan tiadanya dua orang adik-beradik si mati. Akan tetapi berlakunya hijab nuksan kepada ibu ni, iaitu dengan ibu ni memperolehi 1/6 oleh kerana ada bersama dengan dia waris si mati dan ataupun dua orang adik-beradik si mati. Bintul ibn pula dia akan dapat ni dalam keadaan dia bersama dengan seorang anak perempuan kandung si mati, iaitu bintun. Bila mana dia bersama dengan bintun, dia dapat 1/6. Sepatutnya keadaan yang biasa, kalau dia berseorangan dia dapat 1/2. Kalau dia dua orang dan ke atas dia dapat 2/3. Akan tetapi bila mana ada bersama dengan cucu perempuan si mati ni, ada bersama dengan dia anak perempuan si mati, iaitu seorang anak perempuan si mati, maka dia dapat 1/6. Boleh rujuk balik keadaan bintul ibn, keadaan 1/6. Dan seterusnya yang kelima ukhtul li'ab, dia akan dapat sama juga sebagaimana bintul ibn tadi, tapi beza dengan waris yang lain. Contohnya ukhtul li'ab dia akan dapat 1/6 bila mana dia bersama dengan seorang ukhtus syaqiqah. Seorang ukhtus syaqiqah. Boleh rujuk pada keadaan ukhtul li'ab sebagaimana kita belajar. Baik, itu adalah hijab nuksan, iaitu hadangan sebahagian harta sahaja, bukan hadangan penuh. Baik, seterusnya aksam yang kedua, hijab hirman, iaitu hadangan penuh. Bermaksud bahawa waris tidak akan mewarisi apa-apa. Tengok pada ta'rif dia, huwa man'u syakhsu min mirathihi kulluh, iaitu menghalang seseorang ataupun waris itu dari pewarisannya secara keseluruhannya. Wa adamu i'ta'ihi syai'an, dan tiada ataupun tidak diberikan kepadanya sesuatu pun darinya, dari harta peninggalan itulah. Liwujudi syakhsin akhar, oleh kerana adanya individu ataupun waris yang lain yang lebih utama darinya, yang lebih utama ataupun lebih berhak daripadanya. Dan keadaan ataupun hijab hirman ni dia ada dua bahagian pula. Dua bahagian. Wal warasah fihi qisman, iaitu golongan waris padanya dua bahagian. Yakni waris yang qismu la yuhjabu hadzal hajbu abadan, iaitu bahagian yang tidak akan terhijab dengan ataupun tidak akan terhalang dengan halangan ini selama-lamanya. Okey, yang tidak akan terhalang dengan hadangan ini selama-lamanya. Wa in jaza an yuhjaba ba'duhum hajmu nuqsan, akan tetapi dia juga sebahagian mereka juga tergolong dalam golongan hijab nuqsan. Dia tidak tergolong dalam hijab hirman, akan tetapi sebahagian daripada mereka, daripada 6 ini tergolong dalam hijab hirman, hijab nuqsan. Kita tengok yang pertama, waris yang pertama al-ibnu. Al-ibnu ni dia tidak ataupun ibnu dia still dengan keadaan dia yang asal, tidak berubah. Bintun, 6 golongan ni dia tidak akan terhijab abadan hirman dengan hijab penuh selama-lamanya, 6 golongan. Melainkan ibu az-zawjah dia tergolong dalam hijab nuqsan sebagaimana disebut di sebelah. Itu satu bahagian. Satu bahagian yang lain, qismu yarithu fi halah wa yahjubu fi halah. Satu bahagian yang lain, golongan yang mewarisi pada satu keadaan dan dia terhalang pada satu keadaan.
Wahum man adan haula.